Okey, tingkatan 2 bab 1. Hari ni kita orang akan belajar pasal jujukan nombor. Kalau English dia called sequencing in number lah. So bab ni sebenarnya senang je. Kita orang nak tahu lepas sesuatu nombor apa yang akan datang. Okey, cuba kita tengok soalan 1. Okay, so sekarang soalan 1 dia bagi 8, 16 dengan dia bagi 40 je. Yang kosong kita orang kena isi tempat kosong. Okay, so macam mana kita orang nak tahu? Okay, sekarang kita orang tengah yang ni semua kita orang main dengan tambah tolak je lah. Okay, belum main dengan darab dengan bahagi. So sekarang baru tambah tolak. Sekarang kalau kita tengok, kita orang kena tengok beza 2 ni berapa. Korang kena cari nombor yang ada bersebelahan. Contohlah kalau soalan 2 ni korang kena cari nombor yang bersebelahan. Yang ni korang cari nombor yang bersebelahan. Okay, yang nombor bersebelahan korang ambil, korang tolak. Korang tolak, korang tengok beza dia berapa. So macam kalau soalan ni kan dia 8 lepas tu 16. So korang just kena kira lah. 16 tolak 8 dapat berapa? 16 tolak 8 dapat 8. So jadi semua ni korang kena tambah dengan 8. So jawapan dia ialah 8 tambah 8 dapat 16. So 16 tambah 8 dapat 24. So 24 tambah 8 dapat 32. So lepas 30 tambah 8 dapat 40. So nampak tak kita orang boleh check jawapan. Kalau nampak 32 tambah 8 dapat 40. 40 dia orang dah bagi kan. So contohlah kalau korang tersilap lah, like mana tahu korang 24 tambah 8 korang dapat 33. So 33 tambah 8 dapat 41 kan. So salah lah. So korang tahulah korang dah buat salah. So kalau sekarang dah tambah ni kan 32 tambah 8 dapat 40. Betul lah. Tapi kalau korang ada nombor kat sini korang tambah dengan 8, korang tak dapat 40, maksudnya jawapan korang salah. So kenalah check balik, okay? So 40 tambah 8 dapat 48. So itu je lah jawapan dia. Senang. Okay, sekarang soalan 2. Soalan 2 ni pelik sikit sebab dia fraction. So bila ada fraction, pecahan dia susah sikit lah. Tapi basically soalan ni sama je macam soalan 1. So jadi apa yang korang kena buat? Nombor bersebelahan kan? Korang ambil, korang tolak je lah. Korang tolak, korang tengok apa beza dia. So yang ni kan? So korang tekan calculator. 4/6. 4/6 korang tolak dengan 1/3. So dapatlah 1/3. So beza ni ialah 1/3. Okay, kalau pecahan kan, kalau korang tekan calculator, korang kenalah berhati-hati. Sebab contohlah kalau korang just letak 1/3 and then tolak 4/6. Sorry, terbalik. 4/6. Okay, kadang-kadang soal kalau macam soalan fraction, korang dia senang tekan calculator salah tau. Jadi kalau korang nak selamat lah, korang nak selamat tolak, korang letak fraction lah. Korang letak bracket. So 4/6 bracket tutup. So kita tahu 4/6 je. Tolak dengan 1/3. Kalau korang letak bracket, korang takkan salah lah. Dapatlah beza dia 1/3 kat sini. Okay, ingatlah bracket lagi senang lah. Ingatlah kalau boleh letak bracket untuk elakkan kesilapan. So kita dapat beza dia 1/3. Sekarang belakang ni kan korang kena work backwards. Korang kena kalau macam yang ni senang je lah nombor dia. Kan beza dia kan 1/3. So yang ni korang tambah 1/3 je lah. So 4/okay, bracket ingatlah. 4/6 korang tambah dengan 1/3. Dapat dah jawapan di sini 1. Okay, tapi kalau ke belakang, dia korang kena tolak lah. So tolak 1/3. Kalau ke belakang, kena tolak 1/3. So 1/3 tolak 1/3 dapat 0. So kalau 0 tolak dengan 1/3, korang dapat negatif 1/3. So dia ke belakang lah. So kalau korang kira dari depan, dia akan jadi kalau korang kira dari depan, dia akan jadi tambah 1/3. Kalau korang kira dari belakang, dia akan jadi negatif 1/3. Itu korang kena ingat lah. Okay, kalau diorang tanya
namakan pola ni dalam ayat, korang kena cakap lah. Korang jangan cakap ke belakang tau. Korang kena cakap ke depan. So korang kena cakap pola ni dia menambah 1/3. Okay, korang jangan cakap pola ni menolak. Sebab kita orang kena kalau nak buat dia punya ayat kan, korang kena dari kiri ke kanan. So maksudnya dari kiri ke kanan. Okay, so korang kena tambah 1/3, tambah 1/3. Ni semua tambah 1/3 lah. Just kalau ke belakang dia akan jadi tolak. Tapi sekarang kalau kita orang nak namakan buat dia dalam ayat, korang semua kena ke depan. Ke depan dia berapa. Okay. Okay, sekarang kita orang deal dengan nombor negatif. So sekarang kita orang kena tahu beza dia orang dua ni berapa. Okay, kalau ni beza ni kan, korang kena negatif 16 tolak dengan negatif 80. Ingat tau ada negatif bracket. So beza dia orang ialah 64. So beza dia ialah tambah 64. So negatif 16 ni tambah dengan 64 dapat 48. Dan 48 tambah dengan 64, so dapat 112. Okay, kalau korang samalah kalau nak buat nombor ni, ingat tak, kalau ke belakang kena tolak, kalau ke depan kena tambah. So kalau ke belakang negatif 80, korang kena tolak dengan 64, so dapat negatif 144. Okay, ingat kalau nak ke belakang tolak, kalau ke depan tambah. So, okay. Tapi kalau dia nak dalam ayat buat apakah dia punya susunan, dia punya pola urutan kenaik nak buat dalam ayat tu lah. Okay, ayat korang kena cakap pola dia menaik 60, menambah 64. Okay, korang jangan cakap menolak pula. Dia menambah 64. Okay, korang kena baca from kiri to kanan. Okay, sekarang tadi tu kita dah deal dengan tambah tolak. Okay, sekarang kita tengok bahagi pula. Kalau bahagi dengan darab dia macam mana. Okay, sekarang soalan ni dia direct lah. Dia kata bahagikan nombor sebelumnya dengan 3. So maksudnya semua nombor ni, nombor sebelum ni korang kena bahagi dengan 3. So yang ni guna kalkulator lah. Ada kalkulator senang kan. So korang kira lah 486 korang bahagi dengan 3. Alah, tak ada bateri pula. So yang ni okay. So 6 bagi dengan 3. So kalau bagi dengan 3 dapat dapatlah ada nombor dia. Sekejap ya. Bagi dengan 3, 1, 3. So kalkulator tak ada bateri. So kalau ada korang ada kalkulator, korang tekanlah kalkulator. Okay. So dapat 162. So 162 korang bagi dengan 3 pula. Bagi dengan 3. Dapat 54. Dan 54 bagi dengan 3. Korang dapatlah 18. So 18 bagilah dengan 3. Dapat berapa ni? 6. 6 bagi 3 dapat 2. So macam tu je lah. Korang just sambung je. Kalau diorang soalan cakap bagi, korang bagi je lah. Bagi nombor sebelum dia dengan 3. Okay. So sekarang kita tengok soalan last. Okay, kalau soalan macam ni kan, kalau diorang suruh tentukan, diorang suruh isi tempat kosong and then tentukan pola jujukan, macam mana nak jawab? So kita orang tak tahu soalan ni dia bahagi ke tambah. Lepas tu kita orang tak tahu dia tolak ke, darab ke. So kalau soalan macam ni dia keluar, korang kena kira lah dulu kiri kanan ni diorang beza berapa. So korang mula kena dah tengok. Kalau 4 dengan 12, okay, kalau kita tengok perbezaan dia kalau 12 tolak 4 dapat 8 kan. Tapi kalau kita tengok soalan ni 36 tolak 12 dia dapat 24. Okay, dengan kalau 108 dengan 36, so beza dia lagi besar lah. So maksudnya soalan ni dia bukan tambah tolak lah. Dia bukan tambah tolak sebab beza dia banyak sangat. Macam 108 tolak 36 dapat 72. Asal beza dia besar sangat. So dia tak boleh tambah tolak sebab dia tak konsisten. Kalau tambah tolak dia sama je lah. Semua tambah 2 ke, tambah 8 tolak 8 ke. Tapi yang ni lain.
So maksudnya benda ni, soalan ni, dia either darab ataupun bahagi lah. So kalau darab atau bahagi, okay, sekarang kena tahu berapa pula dia orang darab dengan bahagi. So tapi sekarang once kita orang dah tahu dia darab atau bahagi, dia lagi senang lah. Okay, so kalau darab atau bahagi, kita orang just senang je lah. Just ambil 12 dengan 4. 12 bagi dengan 4. So korang dapat beza dia ialah darab 3. Jawapan dia 3 lah, 3. So maksudnya 4 darab 3 dapat 12. So 12 darab dengan 3 dapat 36. 36 darab dengan 3 dapat 108. So dia ada satu konsistensi. So kalau korang dapat konsistensi ni, dia betul lah. Okay, kalau nombor sebelah kanan lebih besar daripada nombor sebelah kiri, automatically dia akan jadi darab lah. Darab ataupun tambah. Tapi kalau nombor kanan lebih kecil daripada sebelah kiri, lebih kecil daripada sebelah kiri, dia akan jadi either bahagi ataupun tolak. Okay, so like let's say cikgu terbalikkan soalan ni. Mana dah tahu cikgu letak 108, 36, 12 dengan 4. So cara korang kira ni sama je lah macam tadi, macam mana kita orang buat. Korang ambil nombor yang lagi besar, yang sebelahan, korang bahagi dengan nombor yang lebih kecil. So kalau korang bahagikan ni, korang akan dapat 3. So soalan ni dia bagi 3 bahagi 3 lah. Bagi 3. Okay, so sambung soalan ni. Kalau sambung, dia darab dengan 3. 108 darab dengan 3 dapat 3, 4, 3, 2, 4. So darab dengan 3 lagi 972. So darab dengan 3 dapatlah sambung. Okay, so sekarang so korang dah isi tempat kosong. So sekarang tentukan pola jujukan nombor. Kalau gunakan perkataan, so jawapan dia akan jadi, pola jujukan nombor ialah darab 3 multiple by 3. Okay, ya, soalan ni dia simple je lah. But ni asas asas, so korang kenalah faham soalan macam ni. Okay, thank you.